keadaan juga berubah. Bukan saja berdasarkan prestasi yang lalu, tetapi perubahan-perubahan dari segi pertumbuhan ekonomi, permasalahan rakyat termasuk kos sara hidup yang harus ditangani dengan baik, juga penerimaan peringkat antarabangsa yang meletakkan tugas di Kementerian Luar Negara juga berubah. Kemudian juga isu-isu pendidikan tinggi, terutama dalam beberapa usaha kita meneroka beberapa bidang baru seperti artificial intelligence, digital transformation, yang menyebabkan saya memikir semula untuk membuat sedikit sebanyak penyesuaian melihat kepada keadaan dan tuntutan semasa. Maka setelah berbincang dengan ketua-ketua parti komponen yang utama, saya membuat beberapa cadangan dipersembah kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Tuan Ketua-Pertuan Agong, dan diberi perkenan. InsyaAllah pada petang ini akan diadakan majlis angkat sumpah di Istana Negara hanya bagi menteri-menteri baru yang terlibat dari segi penyesuaian dan pertukaran jabatan tidak dikehendaki mengangkat sumpah. Jadi hanya menteri-menteri dan timbalan menteri. Perdana Menteri Anwar Ibrahim dan Menteri Kewangan. Menteri Kewangan kedua yang dilantik sebagai senator, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Timbalan Menteri Kewangan yang sebelumnya Timbalan Menteri Pendidikan, Lim Hui Ying. Timbalan Perdana Menteri menangkap Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, dan dipertanggungjawab juga dalam urusan NADMA. Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, Datuk Hajah Rubiah binti Wang. Timbalan Perdana Menteri dua dan Menteri Peralihan Tenaga dan Daya Guna Awam, Datuk Seri Haji Fadilah bin Haji Yusof, yang juga dipertanggungjawabkan dalam urusan Sabah dan Sarawak. Justru kerana kita menjadikan urusan semua negeri termasuk Sabah dan Sarawak sebagai urusan Jemaah Menteri secara langsung, dan tanggungjawab saya dan juga Timbalan Perdana Menteri Fadilah, maka tidak diadakan Menteri Urusan Sabah dan Sarawak. Ini akan diuruskan sendiri oleh TPM 2. Timbalan Menteri Peralihan Tenaga dan Daya Guna Awam, Haji Akmal Nasrullah bin Muhammad Nasir. Menteri Pengangkutan, Lok Siu Fuk. Timbalan Menteri Pengangkutan, Datuk Haji Hasbi bin Haji Habibullah. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Seri Haji Muhammad bin Sabu. Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Arthur Joseph Kuru. Menteri Ekonomi, Saudara Muhammad Rafizi bin Ramli. Timbalan Menteri Ekonomi, Datuk Hajah Hanifah Hajar Taib. Menteri Pembangunan Kerajaan Tempatan, Saudara Nga Ko Meng. Timbalan Menteri Pembangunan Kerajaan Tempatan, Datuk Aiman Athirah binti Sabu.
Menteri Luar Negeri Datuk Seri Utama Haji Muhammad bin Hassan. Timbalan Menteri Luar Negeri Datuk Muhammad bin Al-Amin. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nanta Linggi. Timbalan Menteri Kerja Raya Datuk Seri Haji Ahmad bin Haji Maslan. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail. Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Dr. Syamsul Anwar bin Haji Nasrah. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Tengku Datuk Seri Utama Zafrul bin Tengku Abdul Aziz. Timbalan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Liu Chin Tong. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid bin Nordin. Timbalan Menteri Pertahanan Saudara Adli bin Zahari. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Saudara Chang Li Kang. Timbalan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Haji Muhammad Yusof bin Afdal. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Hajah Nancy binti Syukri. Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Dr. Nuraini binti Ahmad. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Datuk Seri Azalina Osman Said. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi M. Kulasegaran anak lelaki V. Murugesan. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Ini kementerian baru pecahan dari NRECC. Saudara Nik Nazmi bin Nik Ahmad. Timbalan Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Seri Huang Tiong Si. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Iwon Benedict. Timbalan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Ramanan Ramakrishnan. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Diraja Dr. Zamri bin Abdul Kadir. Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Mustafa alias Muhammad Yunus Satmud. Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Datuk Seri Tiong Keng Sing. Timbalan Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Khairul Firdaus bin Akbar Khan. Menteri Komunikasi Saudara Ahmad Fahmi bin Muhammad Fadil. Timbalan Menteri Komunikasi Teo Ni Ching. Ini juga kementerian baru pecahan daripada Kementerian Komunikasi dan Digital. Menteri Pendidikan Fadlina binti Siddiq. Timbalan Menteri Pendidikan Saudara Wong Kah Wah. Menteri Perpaduan Datuk Aaron Ago Anak Dagang. Timbalan Menteri Perpaduan Saraswati Anak Perempuan Kandasamy. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Setia Dr. Haji Muhammad Naim bin Haji Mukhtar. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Profesor Dr. Zulkifli bin Hassan. Menteri Belia dan Sukan
Hanayo Sio Huan. Timbalan Menteri Belia dan Sukan Adam Adli bin Abdul Halim. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Dr. Zaleha binti Mustafa. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Datuk Armizan bin Muhammad Ali. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Hajah Fuziah binti Saleh. Menteri Perladangan dan Komoditi Datuk Seri Johari Abdul Ghani. Timbalan Menteri Perladangan dan Komoditi Datuk Chan Fung Hin. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Haji Zulkifli Ahmad. Timbalan Menteri Kesihatan Datuk Lokanisman bin Awang Sauni. Menteri Digital Gobind Singh Dio. Timbalan Menteri Digital Datuk Ugak Anak Kumbong. Menteri Sumber Manusia Saudara Steven Sim Chi Kiong. Timbalan Menteri Sumber Manusia Datuk Seri Abdul Rahman bin Haji Muhammad. Terima kasih. Soalan. Saya harap insya-Allah kalau keadaan prestasi baik, memuaskan dan tidak ada tekanan-tekanan atau permasalahan baru seperti isu saya sebut tadi digital, ya, saya tidak fikir harus ada apa-apa perubahan untuk kita terus ada rencana 4 tahun akan datang sehingga pilihan raya umum. Well, my personal view, and I think I have built this general consensus that the Ministry of Finance, other than being headed by me, must have a strong professional team to ensure that we are on the right track and the focus on the economy and not to be sidelined or deflected by political pressures. Right, and he has shown enough competence, ability, and has managed the affairs of EPF in a very impressive and satisfactory manner. Pemotongan 20% gaji diteruskan. Melainkan Perdana Menteri tidak ada potongan sebab tidak ada gaji. My view is communications as with the media, with the social media, is also a challenge. And the criticism that has been levied against us is that while some of the policies are impressive, the communications to impart and disseminate the information has not been that effective or satisfactory. So there must be this focus. The issue of digital is digital transformation is a major focus of this government, and it has to be conducted in a manner that is focused. The issue of digital is challenging, is changing. There are new data centers,
new interest in AI, the need to enhance the understanding of students at various levels. So it's a very challenging task, and I believe that to focus on this particular issue is daunting for us. Okay, last question. Ada lagi? Okay, terima kasih. Yes, sorry, yeah. Pertamanya pengalaman itu diperlukan, dan saya percaya diberi fokus yang lebih kukuh di kementerian, dan Kementerian Kesihatan juga terbeban dengan banyak masalah, sebahagiannya diwarisi, sebahagiannya untuk memenuhi tuntutan rakyat dari segi mutu kesihatan yang lebih baik. Jadi kita harap insya-Allah dia dapat jalankan tugas dengan baik. Okey, terima kasih banyak. Assalamualaikum.